Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam kuliah Diploma Teknologi Timpalan DMB 3152, penyambungan logam ataupun joining teknologi, PDPR bagi minggu yang ke-12. Jadi kali ini kita akan membincangkan kompetensi yang keempat dalam kursus ini, iaitu ikatan perekat ataupun adhesive bonding. Baik, dalam konsep sebelum ni kita belajar penyambungan logam dengan kaedah kimpalan menggunakan bolt dan nut, skru. Akhirnya kita belajar satu lagi kaedah ikatan yang menggunakan pengikat adhesif ataupun perekat. Okey, sedikit pengenalan. Ini merupakan satu lagi kaedah menyambung bahan di mana menggunakan perekat ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita sebut adhesif. Diletakkan di antara permukaan tindih, maknanya melekatkan bahan secara bertindih lah. Ikatan ini sama seperti proses meloyang ataupun pematrian, iaitu yang melibatkan proses tanpa peleburan bahan asas. Kalau kamu lihatlah dalam gambar rajah ini pipe yang bersaiz 8 inci, dia menyalut. Ada juga konsep yang kita kata menyalut permukaan ni. Jadi salutan ataupun perekat yang digunakan di luar pipe ni bertujuan untuk mengelakkan kerosakan akibat kekakisan ataupun korosif. Kalau kamu lihat inilah. Jadi pipe-pipe ni banyaklah digunakan untuk mengelakkan kakisan. Okey, ini contoh lapisan perekat pada pipe yang saya tunjukkanlah. Asasnya dia adalah carbon steel pipe. Di dalamnya diletakkan bonded epoxy. Epoxy ni cat lah. Epoxy ni dalam bahasa Inggeris sebenarnya. Jadi dia catkan bahagian dalam. Lepas tu di bahagian luar ni kalau kita lihat dicatkan gunakan bonded epoxy yang sama, cat bahagian luar dan dalam. Kemudian diletakkan grafted polymer adhesive, satu lagi lapisan di sini. Dan akhir sekali diletakkan satu lapisan lagi bonding, satu lapisan pelapik polyethylene. Jadi ini untuk mengelakkan degi pipe ni terhakislah akibat pengaratan akibat faktor-faktor air, cahaya dan udara. Jadi kalau kita tengok struktur penggunaan perekat ni dalam tekstil joining of textile ni satu struktur organisasi. Kita lihat secara asas je lah. Kalau dikatakan mechanical ni dia guna stapler, proportion engagement lah, pressure embossing. Kalau kita guna thermal, thermal ni gunakan bukan korseletik lah. Kita gunakan haba. Macam-macam proses lah, laser, ultrasonic. Kemudian dalam solvent, kita gunakan solvent ni cementing dalam ke simen. Tapi kalau kita tengok adhesive kita gunakan solvent, water bond, hot melt, powder, reactive liquid. Ini secara asasnya satu struktur lah penggunaan perekat dalam tekstil. Saya bagi contoh dalam tekstil. Tapi dalam logam dia ada beza sedikit lah. Okey, untuk menjalankan proses bonding, kita sebut bonding lah. Bonding perekat ni. Kalau dalam bahasa yang paling mudah kita gunakan macam pelapik lah. Pelapik yang menutupi. Pemilihan proses bonding ni pertama sekali kita lihat pada jenis bahan perekat yang kita nak gunakan. Ataupun kita katakan adhesive material lah. Material dia apa, dia jenis yang kita gunakan. Saya tak pergi lagi contoh tadi apa dia. Ini adhesive material, ini baru pemilihan. Kemudian ketebalan salutan, coating thickness yang macam mana kita nak, tebal atau nipis. Ketiganya suhu ikatan, bonding temperature. Ikatan ni sama dengan bonding lah. Kemudian masa pemrosesan, processing time. Yang kelima, tekanan ruang, chamber pressure. Ruang ni dinamakan chamber lah. Tekanan alat dan tool pressure. Jadi ini adalah
6 faktor ya dalam pemilihan proses bonding yang kita nak pilih lah untuk menyalut ataupun mengikat ya, menyalut ataupun mengikat logam yang kita nak pilih tadi. Okey. Kita lihat aplikasi proses bonding ya. Kalau kita lihat tengok ini kita namakan perekat automatik ya. Perekat automatik ni maknanya dia gunakan mesin lah. Dia melekatkan logam menggunakan mesin khas. Itu kita katakan perekat automatik. Kemudian kita lihat pula ini perekat dalam binaan ya. Ini construction adhesive bonding nail. Yang ini untuk melekatkan contoh paku ya. Ini dalam binaan ya. Dan ini pula perekat untuk pipe PVC. Jadi kita nak sambungkan PVC ke, kita nak pastikan tak ada kebocoran ya. Bila kita buat penyambungan, kita akan gunakan perekat ni. Contohlah dalam bahasa yang paling mudah kamu gunakan gam lah gam. Tapi dia secara teknikal ni kita tak boleh sebut gam ya. Kita akan sebutkan bonding ya, bonding proses salutan ya. Jadi aplikasi proses bonding ni ialah kita banyak gunakan dalam binaan binaan ataupun construction. Construction ni ke simen, plaster, itu proses bonding lah Kemudian dalam kerja-kerja elektronik kerja elektronik ni kita nak sambungkan komponen kepada komponen, kita nak sambungkan casting badan kepada badan kita gunakan banyak proses bonding lah Kemudian dalam proses telekomunikasi ataupun telecommunication yang ini kita banyak mengguna untuk menyalut logam-logam dawai ataupun kabel-kabel, kita gunakan proses bonding Kemudian dalam industri automotif industri ni kita banyaklah gunakan, kita buat salutan pada pipe kita namakan bonding lah proses untuk mengelakkan haba terutama pada bahagian enjin yang panas Kemudian dalam pembuatan perabot, furniture maker, kita kadang gunakan gam untuk menyambungkan kedua-dua papan bersama Jadi tak semestinya guna logam papan pun kita boleh gunakan. Kemudian dalam industri tekstil kain dengan kain biasanya. Kemudian dalam bentuk bahan pembungkusan ataupun packing stiker Kalau stiker kita gunakan bonding proses lah. Macam mana kita nak hantar barang tu, kita balut je Jadi packing dengan stiker itu semua adalah proses-proses bonding Prinsip asas perekat ni menghasilkan ikatan kekal antara dua bahagian. Jadi kita kena ingatlah perekat ni ikatan kekal Maknanya kalau ikatan kekal, satu contoh pengikat kekal, kalau kita buka dia ataupun kita nak keluarkan kedua-dua cantuman tu, maknanya dia akan merosakkan lah Lapisan perekat akan mengeras sama ada melalui pengeringan atau tidak balas kimia Okey, bonding ni, perekat ni dia akan mengeras melalui proses pengeringan udara ataupun berlaku tindak balas kimia bahan tu dengan bahan asas Dua faktor fizikal yang mempengaruhi daya tahan ikatan inilah pertama sekali rekatan gam ke permukaan kepingan kerja Ini faktor pengaruhi. Kalau kita letak gam ataupun adhesion of the glue tu lebih banyak, maknanya ikatan tu pastinya ataupun melekat tu dia akan pasti lebih kuat lah. Yang keduanya, paduan dalam internal cohesion perekat itu, maknanya tindak balas Paduan dalam ni maknanya tindak balas dalam lah. Contohnya kalau kita nak gam kasut, kita gunakan gam yang biasa kita gunakan kasut, dia perlukan ada tempoh tindak balas gam tu mengeras baru kita boleh cantumkan Jadi itu maknanya internal cohesion ni tindakan dalaman tindakan secara dalaman logam bonding tadi, perekat tadi Ikatan perekat ni akan merosot pada kelembapan dan suhu yang tinggi Ini memang faktor lah, dia bergantung kepada jenis perekat. Itu sebab kita guna perekat yang dia punya high temperature dia tahan pada suhu panas dan dia lebih long life maknanya penggunaannya lebih panjang tempoh masa dia. Kekuatan ikatan ni diuji Okey, kalau perekat ni kita uji, kita gunakan peel strength test. Kita namakan peel strength test Jadi kalau kita nak uji perekat ni, kita akan gunakan peel strength test. Okey, saya letakkan gambar rajah di sebelah ni. Gambar rajah ni menunjukkan satu instrumen menguji kekuatan ikatan ikatan perekat tadi.
dengan menggunakan kaedah ataupun ujian yang kita namakan peel strength test ya. Ini gam, dia tarik ke atas, dia buka, kita nampak bacaan pada osiloskop ya. Kekuatan di sini menunjukkan berapalah ya, berapa kekuatan lekatan gam ni ataupun perekat ni ataupun bonding ya. Bonding lah kita sebut. Ditarik ya, ditarik contoh ini kita katakan bonding selotip lah ya. Ditarik, kita nampak pergerakan pada osiloskop tu yang menunjukkan kekuatan ya. Kekuatan dan ikatan ya menggunakan peel strength test. Kita bincang sedikitlah berkaitan dengan struktur ikatan perekat. Struktur ni kalau kita katakan substrate 1, substrate 2 ni adalah bahan yang kita nak cantumkan. Kemudian kita masukkan adhesive di tengah ni. Nampak ya. Jadi sebenarnya boundary layer ni dia akan melitupi bahagian pertama, yang kedua ya. Ini menunjukkan dia punya lekatan secara pandangan sisi lah struktur. Kalau kita lihat ya, ikatan yang terjadi semasa proses merekat dinamakan ikatan kimia Van der Waals. Jadi ikatan Van der Waals yang mengikat logam ni Jadi ia terjadi kerana penolakan antara atom dan molekul dan kekuatan permukaan. Kalau kita tunjukkan skematik struktur ikatan perekat ni ataupun adhesive bond kita nampaklah maknanya kegiatan molekul yang bertolak antara satu sama lain dan ikatan ini kita namakan ikatan Van der Waals Ini ikatan kimia Van der Waals kita nampak kalau kita nak sambungkan dua logam ni dia sama-sama ikatan ni memegang lah ini yang kita namakan ikatan kimia ataupun tindak balas kimia Van der Waals ini untuk pengetahuan kamu lah kalau kita kata dari struktur kimia ni, ikatan bonding ni dia memenuhi proses yang manakan ikatan kimia Van der Waals. Okey, kita lihat pada kelebihan dan kekurangan ikatan perekatnya. Kelebihan ikatan perekat ni, pertama ia boleh menyambung bahan berlainan jenis. Contohnya kalau kita gunakan logam dengan kayu dia boleh sambungkan. Itu kelebihan ikatan perekat ni, bonding teknik penyambungan cepat dan murah dia lebih cepatlah, dia tak memerlukan peralatan yang kompleks dan harganya pun murah. Menyediakan kemudahan reka bentuk dan fleksibiliti. Dia sesuai biasanya dia datang dia sesuai. Kalau kita nak gunakan bahagian pipe, kita gunakan reka bentuk yang bersesuai lah, fleksibel dengan model ikatan tu sendiri Kemudian dia ciri-ciri kedap, maknanya dia fulfill, dia boleh mengisi ruang-ruang macam kita kata gam lah dia boleh memenuhi ruang-ruang permukaan yang kita nak sambung bonding dengan rekat tadi Yang kelima, sambungan nipis dan tak kelihatan. Ia begitu nipis lah walaupun kita kata kekuatan tadi kita buat dengan peel strength test pun dia nipis, tapi dia kita sukar lihat dengan mata kasar Sambungan adalah penebat. Biasanya jenis sambungan gam ni dia adalah bersifat penebat lah penebat menghapuskan kakisan galvanik. Dia juga mengelakkan menghapuskan kakisan galvanik ini pengaratan lah mengelakkan pengaratan pengaliran getaran yang baik. Itu satu lagi dia tidak bergetar walaupun dia bergetar, tapi dia banyak menyerap getaran tu Kemudian pengalihan tekanan mekanikal seragam. Apabila kita buat bonding pada proses tu, dia akan tekanan tu akan lebih seragam di antara logam yang kita kenakan. Seterusnya, rintangan kepada tegasan lesu yang baik tegasan lesu ni dia pada kita katakan rintangan ni dia mempunyai sifat tegasan lesu kekuatan yang lebih baik lah maknanya jika dikerjakan dalam beberapa kali Kalau kita lihat pula kekurangan dia, pertama ia memerlukan penyediaan permukaan Jadi kalau kita nak sambung kedua-dua bahagian yang nak disambung yang direkatkan, kita perlu sediakan permukaan tu, pastinya kita bersihkan daripada benda asing lah masa pengawetan panjang, ia memerlukan sedikit tempoh masa yang panjang untuk melekatkan
reka bentuk sambungan yang betul ya. Reka bentuk dia kena betul lah. Kadang-kadang kita tak boleh sambungkan kalau reka bentuknya dengan jenis perekat tu tak sesuai ya. Keempat, sukar penyelenggaraan. Tentulah sebab dia salah satu penyambungan kekal ya. Sukarlah kita nak buat penyelenggaraan. Keperluan alat tambah memegang objek. Okey, bila kita nak mencantumkan dua objek, kita perlu ada satu alat tambah untuk memegang. Contohnya kita kena gunakan ragum ataupun apit G ya. Yang kelima, yang keenam suhu dia perlu sesuai. Suhu perlu sesuai. Kalau contohnya kita lekat dalam suasana suhu yang di bawah sejuk lah dia tak sesuai ya. Jadi ada kalanya jenis perekat ni dia perlu panas ya, pada suhu panas lah, suhu bilik lah maksudnya ya. Kemudian kekuatan merayap rendah. Ini kekuatan merayap ni dia boleh menggagalkan ya. Kadang-kadang bila kita kata kita sambungkan selotip permukaan contohnya, dia mudah terkoyak lah Okey, yang seterusnya dia boleh bertukar sifat semasa operasi. Ini akibat daripada tindak balas haba ataupun kimia lah. Ini antara kelebihan yang kita bincangkan dan kekurangan ikatan perekat ya. Okey, kita lihat pada jenis-jenis perekat ya. Okey, yang ini pertama sekali yang saya tunjukkan pada gambar ini adalah perekat thermoset ya, thermosetting adhesive kalau kamu lihat ini dia punya contoh, ada pelbagai bentuk lah tapi hampir semuanya dalam bentuk cecair cecair. Perekat ni kamu tengok digunakan, kamu tengok pada motor elektrik ni dia nak sambungkan contohnya pada wire ni. Jadi dia nak balut wire ni, dia lekatkan perekat ni macam dia macam gam lah. Jadi dia sesuai. Kalau engineer ni kita letak macam gam. Tak sesuai lah kita guna jenis yang ada handle macam ni. Okay, kita lihat seterusnya. Yang ini kita namakan perekat thermoset. Okey, perekat yang kedua ialah perekat termoplastik. Termoplastik ni dia macam gam. Dia bentuk dalam bentuk cecair juga. Kita ambil, kita lekatkan, lepas tu kita letaklah bahagian yang kita nak sambungkan. Contohnya kertas dengan lapisan kayu ni. Ini contoh. Jadi ini kita namakan perekat termoplastik. Jadi maknanya kalau tapak ni kayu, ni plastik pun kita boleh lekatkan. Tidak ada masalah. Sebab itu kelebihan perekat ni, dia boleh mencantum dua logam yang berbeza. Okey, yang ini perekat elastometrik elastometrik adhesive. Kita tengok dia gunakan tribond mana dia gunakan alat khas untuk kita pasangkanlah elastometrik Seterusnya kita pergi perekat yang keempat perekat pengawitan ataupun curing adhesive Curing adhesive ni kita boleh kategorikan kepada dua Yang pertama perekat komponen tunggal, single component adhesive single component adhesive ni dia pun kita kata anaerobik. Dia mempunyai sifat tahan panas, tahan pada minyak, tahan pada kelembapan lah Contohnya kita banyak gunakan dalam pemasangan enjin otomotif. Contoh kita lekat pada skru ni, kita nampak kita lekatkan. Yang ini kita namakan perekat pengawitan. Pengawitan maknanya kita perlu biarkan dia dulu. Kita biarkan dulu dalam seketika, dalam tempoh masa tertentu. Jadi kita nialah sebelum kita pasangkan nut Okey, yang itu kita katakan anaerobik Okey, kemudian B kita ada cyanoacrylates ataupun kita namakan ikatan segera. Yang ni paling banyak digunakan lah. Kamu pergi kedai RM2 pun kamu jumpa kita tengok super glue, cap gajah apa, dipanggil cyanoacrylates ataupun ikatan segera Dia banyak digunakan dalam industri. Dia akan musnah jika terdedah kepada kelembapan pada udara. Dia habislah, kita buka ni habis Digunakan dalam industri perubatan, mikroelektrik contohnya super glue ataupun gam cap gajah Jadi itu jenis type cyanoacrylates ataupun kita namakan dia ikatan segera Okey. Seterusnya kita tengok pengawitan haba Pengawitan haba ni heat cure dia memerlukan suhu tinggi lah. Yang ini macam kita guna max bond cap gajah ni
kita guna gam kasut, gam tayar. Jadi kita tengoklah yang ini kita namakan resin epoxy, yang ini kita namakan resin phenol formaldehyde, yang ini kita namakan silikon. Okey, semua ni dia tahan pada haba, dia awet, dia tahan pada haba, dia tahan pada suhu yang tinggi lah. Jadi sesuai lah untuk contohnya terdedah pada haba ni, kita boleh gunakan semua ni lah. Silikon ni kita banyak gunakan pada atap contoh, pada atap, pada tepi tingkap, dan banyak digunakan dalam industri otomotif yang melibatkan enjin yang panas. Kemudian dia ada perekat dua komponen. Yang kita bincang sebelum ni perekat satu komponen. Okey, perekat dua komponen ataupun two component adhesive ni dia dalam bentuk epoxy. Jadi epoxy ni dikategorikan sebagai perekat dua komponen, Dia juga mempunyai sifat tahan panas, minyak dan kekuatan tinggi. Kelebihannya kita perlu campurkan dua komponen ni, Satu dia punya bonding, satu lagi dia punya ikatan ni kita namakan, kita katakan dia gam, Jadi kita campurkan dua, kekuatannya akan bertambah dan dia akan lebih cepat mengering. So ini kita namakan perekat dua komponen. Ini jenis dia lah, Araldite ni, dia campurkan satu. Satu ni biasanya kita namakan dia hardener, pengerasan cepat, So kita tambah gam, kita tahu hardener, kita campurkan baru kita sapu, Jadi dia tahan panas, tahan minyak dan punya kekuatan sambungan yang cukup tinggi, Jadi so ini kita namakan perekat dua komponen, two component adhesive. Kalau kita gunakan satu saja, macam super glue tadi, itu kita namakan one component adhesive. Okey, ciri-ciri epoxy ataupun two component adhesive tadi, dia mempunyai rintangan yang sangat baik terhadap bahan kimia, Dia tindak balas kimia sukar nak berlaku lah sebab dia dah mengeras dan mengering yang cepat, Rintangan yang sangat baik terhadap pelarut dan minyak, dia maknanya dia kena air pun, dia kena minyak pun, dia tidak menggagalkan sambungan dia. Kemudian rintangan yang baik terhadap air tadi, rintangan haba yang sangat baik, ikatan yang kukuh, pengecetan yang rendah, dia sukar nak bergerak lah, keupayaan mengisi ruang yang luas, dia kerapuhan, dia kekuatan kupasan yang lemah. Okey, ini ciri-ciri epoxy. Yang bawah ni dia adalah kelemahan dia lah, kelemahan dia. Jadi kalau kita kata dalam industri kita bahasa tutan, tutan tu maknanya dia boleh menanggung beban hingga 2 tan apabila kita menyambungkan dua logam dengan two component adhesive tadi, Okey. Kemudian kita ada juga metacrylates metil, Ini dalam bentuk hablo lah, pepejal, Biasanya yang ini kita gunakan dalam industri, Komponen datang dia letak dalam ni dalam bentuk hablo, kemudian dicairkan baru digunakan, Hablo ni dia belum dalam bentuk gam tapi kehadirannya dia hadir dalam bentuk hablur, dan kita gunakan untuk gam lah. Ini dalam industri besar kita banyak gunakan ni lah, terutama dalam industri plastik, industri plastik. Okey, kalau kita katakan perekat silikon tadi, yang kita terpaksa gunakan alat khas, Alat khas ni gripper ni, kita masukkan, kita potong bahagian depan ni, kemudian kita sapukan lah. Dia banyak guna dalam perabot lah, di rumah kita, atap rumah kita banyak gunakan ni, perekat silikon. Jadi dia ada silikon ni, dia ada yang warna putih lah, dia ada warna kelabu, So dia ada beza penggunaan, beza tahan pada cuaca, dan beza kelembapan lah. Itu ada kelebihan masing-masing lah. Yang ini kita namakan perekat uretena. Perekat uretena ni dia akrilik uretena ni dia menyambungkan di antara plastik, Akrilik ni dia sejenis plastik akrilik, jadi dia sambungkan ketiga-tiga akrilik contoh ni, Maknanya ambil ni dia dalam bentuk cecair juga, sapukan, lekatkan, Ini kita namakan perekat uretena. Okey. Di sini saya catatkan beberapa langkah keselamatan menggunakan adhesive bonding, Pastikan semasa kamu menggunakan adhesive bonding ni kamu memakai alat PPE lah, personal protective equipment, Kemudian berhati-hati semasa aktiviti atau proses yang kamu laksanakan, dan akhirnya sentiasa mematuhi arahan dan berhati-hati semasa menggunakan peralatan tangan, Kemungkinan peralatan tangan ni ada berbahaya lah, Jadi ini 3 langkah keselamatan yang
kamu perlu beri perhatianlah semasa menggunakan adhesive bonding ni. Okey, untuk kuliah ni saya gunakan bahan rujukan pembelajaran yang ada pada kamu. Di sini saya sediakan dua slide YouTube. Kamu boleh lihatlah apa dia bonding, jenis bonding dan kaedah menggunakan bonding proses ni atau penyambungan ni. Jadi gunakan masa kamu untuk tambahkan pengetahuan dengan melihat dua slide YouTube ni. Baik, saya rasa itu saja kuliah kita bagi PDPR minggu ke-12. Kita akan jumpa lagi pada kuliah kita yang akan datang. Kita akan masih lagi dalam kompetisi yang keempat berkaitan dengan bonding proses ikatan perekat. Terima kasih. Berjumpa lagi dalam kuliah akan datang. Assalamualaikum.